Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muttadib Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menerima menghadap secara berasingan ketua-ketua perwakilan asing yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Kash Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Richard Lindsay, Pesuruh Jaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan negara Brunei Darussalam pada 10 Ogos 2017. Turut hadir Miss Natalie Gowes-Barnes, Timbalan Pesuruh Jaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Peter Hermann Wolf, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan pada 10 Ogos 2017. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Nicola Rosenblum, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Puan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 25 Oktober 2016. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Karewadin petang tadi menerima menghadap secara berasingan dua orang ketua perwakilan asing. Majlis menghadap berlangsung di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula menerima menghadap Tuan Yang Terutama Vladimir Borisovich Goncharenko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan negara Brunei Darussalam pada 18 September 2019. Duli Yang Teramat Mulia kemudian menerima menghadap Tuan Yang Terutama Richard Lindsay, Pesuruh Jaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes baharu COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan membuat pengumuman tersebut semasa sidang media petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Selasa 1 Zulkaidah 1441 Hijrah bersamaan dengan 23 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, pada ketika ini terdapat 432 orang yang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini seramai 2,823 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Manakala dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 275 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dilaksanakan sejak Januari 2020 kepada 26,848 ujian. Berikutan makluman mengenai Bro Health App. Alhamdulillah setakat ini seramai 398,295 ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula sejumlah 10,391 telah mendaftar, manakala aplikasi premis scan pula sejumlah 5,628 telah dimuat turun oleh 4,171 premis perniagaan.
Berikutan perkembangan terkini situasi penularan COVID-19, beberapa buah negara telah mula mengurangkan sekatan perjalanan dan membolehkan warga negara asing yang diberi kebenaran untuk memasuki negara-negara berkenaan, iaitu dengan mengenakan syarat-syarat tertentu. Menteri Kesihatan menjelaskan antara syarat yang mungkin perlu dipatuhi ialah mendapatkan ujian swab dengan keputusan negatif sebelum diberi kebenaran untuk memasuki negara tersebut. Terdapat juga peningkatan permohonan yang diterima oleh Kementerian Kesihatan daripada orang ramai bagi ujian COVID-19 untuk tujuan keluar negara untuk sebab-sebab tertentu, iaitu mereka yang telah diberikan kebenaran untuk keluar negara dari Jabatan Perdana Menteri. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin maklumkan mengenai caj pembayaran ujian swab COVID-19 untuk orang ramai yang diberikan kebenaran bagi tujuan keluar ke negara atas alasan-alasan tertentu seperti berikut. Warga negara dan penduduk tetap RM100, bukan warga negara termasuk kad pengenalan warga hijau RM200, pelajar-pelajar warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam termasuk pelajar beasiswa dan persendirian yang baru memulakan atau menyambung pelajaran, pegawai-pegawai kerajaan di atas urusan resmi dan mana-mana yang diberi kebenaran khas daripada Kementerian Kesihatan dikecualikan daripada pembayaran tersebut. Menteri Kesihatan menjelaskan lebih lanjut mengenai keperluan pembayaran bagi ujian swab ketika disoal oleh pihak media. Ini keperluan untuk keluar negara. Sebahagian daripada negara di luar sana memerlukan sijil ataupun keputusan yang menunjukkan diorang ini COVID negatif. So there's an administration and of course we have to pay for the swab. So this is a much, it's not the real cost, so it's much subsidized already. But since they want to leave the country untuk urusan-urusan tertentu, terutama sekali pelajar-pelajar akan dikecualikan daripada pembayaran. Jadi mana-mana yang berswab di negara ini bukan untuk tujuan untuk keluar negara atau free, dan mana-mana pekerja asing pun yang diswab ataupun dikenakan bayaran. Okay. So ini untuk yang keluar negara saja atas urusan-urusan pekerjaan dan sebagainya lah, yang mana mereka memerlukan print out or sijil or certificate saying that they are COVID-19 negative. Mengenai pemantauan dan ujian saringan tambahan yang akan dilaratkan lagi di peringkat sekolah rendah untuk menjalani ujian swab bagi SARS-CoV-2, Menteri Kesihatan memberi penjelasan. Dalam perancangan macam itulah, so tiap sekolah yang ada sekolah rendah 10% daripada gurunya akan diswab atas surveillance. 3 tempat tarikan pelancong di daerah Tutong menjadi tumpuan dalam lawatan kerja Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan ke daerah berkenaan hari ini. Ikuti bahan berita mengenainya selepas ini. Produk eko pelancongan di daerah Tutong dilihat memberikan impak yang positif dari aspek pembangunan industri pelancongan negara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong menjelaskan produk eko pelancongan tersebut turut membawa manfaat dalam bentuk ekonomi kepada penduduk tempatan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan perkara tersebut semasa lawatan kerja ke beberapa buah lokasi pelancongan di daerah Tutong pagi tadi. Objektif lawatan ke Tutong ini adalah beberapa perkara. Satu, untuk melihat sendirilah apa-apa potensi di daerah ini dalam bidang pelancongan. Tadi pagi-pagi sudah melawat di kawasan Pekan Tutong. Jadi melawat di sebarang Sungai Tutong itu ada beberapa sektor yang membuat cadangan, tapi baru cadangan lah.
akan membangun satu jadi macam kawasan yang di komersial tapi masih berkonsep untuk eco pelancongan. Jadi mudah-mudahan perancangannya itu akan diusai dulu dan dilihat lagi kalau betul-betul boleh direalisasikan. Mungkin kita akan bantulah semata saja. Dan selanjutnya tadi kita melaut juga hotel Lens Hotel yang terkemuka di Tutong lah, di mana walaupun ya di Tutong tapi mempunyai okupansi yang tinggi 60% karena ia mempunyai pelanggan yang stay jangka panjang. Dan di sana juga perkhidmatan selanjutnya kita melawat di Alai Gayo di Bukit Udal ini, yang mana adalah inisiatif orang kampung, komuniti di kampung ini. Ini pertama kali ke sini. Nampaknya di ahli mukim kampung ini mempunyai perancangan yang rapi dan teratur untuk membangun tempat ini sebagai kawasan destinasi pelancongan bercorak community based tourism. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong dan yang berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lawatan bermula di papan tanda Sungai Tutong. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mendengarkan taklimat mengenai cadangan perkembangan waterfront Sungai Tutong yang merupakan salah satu usaha untuk membantu perkembangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah berkenaan, terutamanya dalam sektor pelancongan. Lawatan melibatkan tinjauan ke Hotel Lens yang terletak di Kampung Petani sebelum berakhir di Alai Gayo, anak pulau Bukit Kukup, iaitu tarikan pelancong yang berasaskan komuniti yang terletak di Kampung Bukit Udal. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkesempatan mengadakan perbincangan bersama ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal mengenai potensi bagi aktiviti pelancongan berasaskan komuniti. Lawatan turun meninjau papan tanda Sungai Tutong. Lawatan seumpamanya bertujuan mengukuhkan dan mempromosikan produk pelancongan yang ditawarkan di negara ini. Kayu dan sebagainya. Ada 7 konsep yang saya sebutkan tadi. Pertama, pentaran, Serambi, Sirang, Selapir, Lubok, Ambil dan Angkap. Pulau sini ialah kawasan anak pulau. Kemudian ada orang suka lagi melawat jauh daripada sini sampai 2 atau 4 kilometer. Ini ekosistem buminya atau ada tertentu. Kawasan tanah paya, tanah kayu Keranggas dan satu lagi kaum damar. Pembangunan Sistem Kebajikan Negara atau SKN dihasrat dapat menjadi platform bagi memudahkan masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan membuat permohonan bagi skim-skim bantuan kebajikan yang sedia ada secara dalam talian. Setiausaha Tetap Ekonomi Kementerian Kewangan dan Ekonomi menyatakan selain memudahkan tata cara permohonan, sistem itu juga dihasrat dapat meningkatkan lagi kerjasama dan perkongsian maklumat antara agensi-agensi terlibat melalui pangkalan data berpusat bagi mengelakkan ketirisan dan keciciran dalam kalangan rakyat dan penduduk yang layak untuk dibantu. Dr. Hajah Mei Faizah binti Haji Abdul Ahmad Arifin membuat penjelasan sedemikian semasa taklimat pemberigaan mengenai SKN kepada penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung pagi tadi. Adalah diharapkan taklimat akan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuan, objektif dan tata cara penggunaan sistem kebajikan negara, khususnya kepada semua penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung yang mempunyai peranan penting sebagai ejen perantara pihak kerajaan kepada rakyat dan penduduk di negara ini bagi memastikan maklumat yang tepat dan bantuan yang sewajarnya diberikan kepada mereka yang memerlukan. InsyaAllah dengan usaha sama padu di antara semua pihak yang terlibat, dapatlah kita juga memastikan kejayaan sistem kebajikan negara ini melalui pendekatan whole of nation approach. Taklimat diselajurkan sesi soal jawab bersama wakil dari Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Majlis Ugama Islam Brunei dan Dynamic.
Juga hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Dayang Saidah binti Haji Wahid alias Burut, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Taklimat yang sama juga akan diadakan esok dan Khamis dari pukul 8.30 pagi hingga 10.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang. Negara Brunei Darussalam sekarang berada dalam monsun barat daya dengan keadaan angin secara amnya bertiup dari arah barat daya. Menurut Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam, pada musim barat daya, keadaan atmosfera kebiasaannya agak stabil dan aktiviti kejadian ribut petir menjadi berkurangan dibandingkan semasa monsun peralihan 2 bulan lalu. Musim barat daya biasanya akan berterusan sehingga bulan September. Semasa kemuncak musim tersebut, iaitu sekitar bulan Ogos, negara kebiasaannya akan mengalami keadaan berjerebu disebabkan oleh cuaca kering di rantau Asia Tenggara. Kaji cuaca terakhir menunjukkan tidak ada sistem ribut tropika dikesan di rantau kita pada masa ini. Jadinya ramalan cuaca bagi minggu ini di mana negara kita berpotensi dipengaruhi oleh kesan tekanan udara rendah yang dijangka berlaku sekali-sekala di kawasan Kepulauan Borneo, yang mana boleh menyebabkan peningkatan aktiviti konvektif awan dan keadaan cuaca yang tidak menentu. Jadinya keadaan ini boleh menyebabkan hujan atau hujan berpetir di kebanyakan kawasan negara untuk beberapa hari pada minggu ini. Manakala itu, ramalan keadaan ombak pada minggu ini berada di paras sedikit antara 0.3 hingga 0.6 meter. Walau bagaimanapun, ada indikasi menunjukkan yang keadaan ombak akan meningkat sekitar di paras sederhana ke bergelora antara 1.8 meter hingga 2.2 meter, iaitu pada hari Jumaat dan sehingga pagi hari Sabtu. Jabatan Kaji Cuaca juga menasihatkan orang ramai mengambil perhatian akan risiko banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir semasa keadaan hujan lebat atau hujan berpetir. Para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh jabatan berkenaan. Maklumat keadaan cuaca terkini layari laman sesawang www.met.gov.bn atau Facebook @BruneiWeather, Instagram @BruneiWeather dan aplikasi Bimbit Brunei WX. Orang awam juga dapat menghubungi peramal kaji cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114. Sedar atau tidak, wabak COVID-19 telah mengubah cara hidup manusia di seluruh dunia. Kita di negara Brunei Darussalam tidak terkecuali menghadapinya dan perlu membiasakan diri dengan norma-norma baharu dalam menjalani rutin harian. Paling ketara, penggunaan teknologi revolusi industri 4.0 yang tidak dinafikan memainkan peranan besar dalam menangani COVID-19. Ikuti laporan pertama mengenai penggunaan teknologi seumpama itu bagi membendung penularan COVID-19 di negara ini bersama Liana Suhaimi. Dari kepintaran buatan atau artificial intelligence sehinggalah ke teknologi mudah alih. Semuanya diaktifkan bagi membantu negara membendung penularan COVID-19. Bahkan ia juga diharap dapat mengurangkan impak COVID-19 kepada urusan atau aktiviti rutin seharian di negara ini. Aplikasi web healthinfo.gov.bn umpamanya membolehkan pengguna mendapatkan sumber maklumat yang tepat mengenai situasi terkini penularan jangkitan wabak COVID-19. Self-assessment tool yang terdapat dalam aplikasi berkenaan membolehkan pengguna membuat penilaian terhadap status kesihatan mereka.
Bagi memantau mereka yang ditempatkan di bawah perintah kuarantin, gelang tangan IMSAF diperkenalkan. Ia bagi memantau pergerakan dan keberadaan pemakainya. Untuk di Brunei ni, kita ada beberapa aplikasi yang dibangunkan oleh kerajaan untuk menyampaikan maklumat berkenaan COVID. Maklumat-maklumat ini kita boleh akses melalui aplikasi yang mana data-data berkenaan COVID ini telah di-upload atau dikemaskini dari masa ke semasa dalam big data. Tidak terhenti setakat itu, penggunaan aplikasi BruHealth diperkenalkan. Aplikasi tersebut digunakan secara meluas seperti untuk masuk dan keluar dari masjid, bangunan atau premis perniagaan dan bangunan-bangunan kerajaan. Bagi yang tidak dapat mengakses BruHealth, aplikasi PremiScan juga diperkenalkan. Dia mengetahui kita di mana lokasi kita berada dan mungkin kita berada di kalangan orang-orang yang mempunyai terdedah kepada COVID dan kita mampu mengesan lebih awal. Memang sistem itu I would say quite impressive lah, quite canggih lah. Sebelum ni belum pernah buat ni barang ni, tapi now it seems like banyak orang macam sudah memakai, faham sudah cara menggunakan, terutamanya anak-anak muda lah. Anak muda sedang adapt ni barang ni pasal orang sudah biasa dengan teknologi kan. Satu lagi teknologi canggih yang diperkenalkan, Smart Helmet atau topi keledar pintar. Ia digunakan untuk mengimbas suhu badan seseorang, terutama semasa berada di tempat awam seperti masjid, pasar, pusat membeli belah dan sekolah. Kemajuan dalam alat percetakan 3D juga memberi keupayaan kepada negara dalam menghasilkan produk yang berkualiti, tahan lasak dan selamat seperti pelitup muka atau face shield. During the pandemic, we were asked to donate stuff like mask extenders and face shields, and then we also during or after the pandemic, we're still getting orders of the mask extender because it's more of convenience for essential workers. Pandemik COVID-19 secara tidak langsung menyumbang kepada usaha negara memacu penggunaan IR 4.0 sekaligus menjadikan negara berdaya maju dalam teknologi digital dan inovasi. Sepanjang penularan COVID-19, penggunaan teknologi canggih sedikit sebanyak membantu mengimbangi impak wabak tersebut kepada kehidupan yang biasa dilalui seperti cara berkomunikasi, bekerja, belajar, berniaga dan sebagainya. Bagaimana dan seperti apa teknologi itu? Ikuti laporan kedua mengenainya minggu hadapan, 30 Jun. Liana Suhaimi, Berita RTV. Normal 3 orang warga negara asing ditangkap atas kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah. Tangkapan dibuat oleh para pegawai Biro Kawalan Narkotik BKN pada 11 Jun 2020 di 2 buah tempat berasingan di Kampung Sengkurung dan Kampung Kilanas. Hasil daripada serbuan dan pemeriksaan ke atas kereta dan tempat kejadian telah mendapati beberapa paket plastik berisi ketulan hablur dipercayai dadah jenis syabu dadah kelas A. Turut dijumpai ialah alat perkakas yang dipercayai digunakan untuk memakan dadah, 1 timbangan digital, telefon bimbit dan beberapa paket plastik lut sinar yang disyaki bagi kegunaan aktiviti penjualan dadah. Dadah tersebut dipercayai dijual dalam kalangan warga negara asing di negara Brunei Darussalam. Seorang daripada 3 orang yang ditangkap disiasat di bawah kesalahan Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar yang boleh membawa hukuman minimum 5 tahun penjara dan 5 sebatan dan hukuman maksimum 20 tahun penjara dan 15 sebatan dan memiliki bagi tujuan mengedar dadah terkawal kelas A lebih daripada 100 gram yang membawa kepada hukuman gantung hingga mati. Manakala 2 orang disiasat di bawah Seksyen 6(A) Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal yang boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 10 tahun atau denda sejumlah RM20,000 atau kedua-duanya. Ketiga-tiga orang terbabit juga disiasat di bawah Seksyen 6(B) Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal yang boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 10 tahun atau denda sejumlah RM20,000 atau kedua-duanya.
2 orang daripadanya turut disiasat di bawah Seksyen 7 Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal yang boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 3 tahun atau denda sejumlah RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Sehubungan itu, BKN mengingatkan bahawa warga negara asing yang terlibat dalam apa jua bentuk aktiviti berhubung penyalahgunaan dan pengedaran dadah terkawal akan dikenakan hukuman yang setimpal dan dihantar balik ke negara asal mereka serta dimasukkan ke dalam senarai A, iaitu ditegah masuk lagi ke negara ini mengikut Akta Immigration Penggal 17. Maklumat berhubung kegiatan penyalahgunaan dadah boleh disalurkan dengan menghubungi talian 2448-877 pada waktu pejabat atau hotline 877-7444 di luar waktu pejabat atau email ncb@narcotics.gov.bn. Stok di tabung darah hari ini bertambah apabila 34 orang penderma menyertai kempen derma darah di daerah Blyth. Kempen tersebut amat bertepatan memandangkan tabung darah di negara ini mengalami kekurangan sejak penularan wabak COVID-19. Kempen di Pusat Belia Kuala Blyth ini dianjurkan oleh sukarelawan belia daerah Blyth dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha dengan disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penjarakan sosial dilaksanakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP dan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Sebab kemauan derma darah ini pasal kan menolong orang lah, pasal dalam masa pandemik COVID-19 ini kan stok darah di hospital berkurangan juga. Jadi kami sebagai sukarelawan, sebagai penderma macam ada role untuk menolong dorang lah, untuk menolong yang dos ini. Kempen diadakan selama 2 hari sehingga esok bermula pukul 9 pagi hingga 12.30 hari. Orang ramai dialalukan menderma darah di tempat dan pada waktu yang ditetapkan. Siasatan sedang dijalankan untuk mengenal pasti punca kemalangan yang mengorbankan seorang wanita penduduk tetap berbangsa Tionghoa. Berikutan kemalangan tersebut yang berlaku di kawasan Lebuh Raya Seria Menghala Lumut, Kelmarin, pasukan polis di Raja Brunei mengingatkan orang awam agar memandu dengan had yang ditetapkan, terutama sekali sewaktu-waktu hujan lebat. Polis Seria, pasukan polis di Raja Brunei telah menerima panggilan kecemasan 993 pada 22 Jun 2020 pada jam 8.05 pagi berhubung kemalangan sebuah kereta di Lebuh Raya Seria Hala ke Lumut. Berikutan kemalangan tersebut, mangsa seorang wanita penduduk tetap berumur 41 tahun telah dibawa ke Hospital Suri Seri Begawan dan telah disahkan meninggal dunia akibat kecederaan di bahagian kepala. Jalan lencongan sementara berdekatan dengan lokasi projek pembinaan jenjabat di persimpangan Lebuh Raya Muara Tutong dan perumahan Kampung Lugu akan mula dibuka Sabtu ini 27 Jun 2020 bermula pukul 9 pagi. Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan mengumumkan perkara tersebut dalam siaran akhbarnya hari ini. JKR dalam pada itu turut menyatakan jalan lencongan sementara ini adalah khusus bagi lalu lintas menghala ke daerah Tutong dan daerah Blyth sahaja. Penggunaan jalan lencongan berkenaan adalah bagi pelaksanaan kerja-kerja pembinaan jejabat di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, JKR mengingatkan kepada semua pengguna jalan raya agar mengambil langkah berhati-hati semasa melalui kawasan lencongan berkenaan, memandu dengan lebih berhemah serta mematuhi papan-papan tanda keselamatan dan lalu lintas yang telah dipasang di kawasan berkenaan. Sebarang aduan orang ramai boleh menghubungi pihak JKR melalui talian Darussalam 123 atau live chat Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam atau email ke pro@pwd.gov.bn.